benda yang kita pesan, depa abai, lepas tu baru depa tahu, baru menyesal. Saya cerita bukan apa, kadang-kadang nak bagi pengalaman tuan-tuan. Duduk di Madinah, si isteri lepas sembahyang, dia jalan keluar teringin nak pergi kedai Ustaz, kedai Nusat, saya pergi balik kedai Nusat, lepas tu tak tahu nak balik. Tengok jam, kok mana jalan balik. Telefon kawan di hotel, kawan dah sampai hotel. Kawan nak pergi ambil pun tak kerti. Apalagi telefon mutawih lah, telefon Ustaz Fadli, ni hilang. Apa sedap je, pakai beritahu hilang kan. Aku nak makan nasi, hilang. Kita tak boleh kita petugas mutawih ni, kita dengar orang hilang, kita kena cari dulu. Makan pun kita tinggal. Okey, bagi tahu dia ambil gambar semua bangunan keliling. Okey, hantar kat saya. Saya akan cari. Bagi dia tunjuk bangunan di mana dia hilang tu, insya-Allah kita cari ya. Gitu kedudukan dia. Kan? Cari dapat balik sampai di hotel, si suami duk peli, makcik kamu ni kerja hilang je. Jangan. Kawan tu kecil hati, senyap ya kawan-tuan. Orang kata jangan duk kata gitu. Sian makcik. Kan? Dia berlawak lagi. Gelak. Okay. Pi Mekah, dia pula hilang. Dia hilang lagi dahsyat, laki-laki hilang. Kan? Dah balik dah daripada sisi lawatan semua, dah lalu depan pada hotel punya senang. Bukan jauh. Betul-betul di dataran Masjidil Haram. Hotel nampak terbentang. Hotel Makkah Tower. Memang clear. Keluar pintu tu terus. Dataran terus masuk pintu Masjidil Haram. Apa nak susah? Dia lalu depan hotel. Dia berjalan. Entah dia pergi ke mana. Dalam kali sampai ke hotel orang jauh. Dia pun masuk. Dia pun babak pening. Dia bertanya, makan ke belum? Belum dia tak. Dia bertanya makan dulu. Lepas makan semua, dia bertanya, jemaah mana? Baru dia beritahu dia. Siapa mengetahui? Ustaz Fadli. Dia kata Ustaz Fadli, mereka pun, dia kenal. Dia kata, dia masuk dalam ni, hantar. Dapat kat saya tengok, tu dia. Ni apa cerita ni? Dia pergi mana sama kayau? Rupanya sesat. Tak apa, kita urus bawa balik kan. Nak cerita dia, apa siapa yang pergi sesat pergi sana? Dia kita tak tahu dia kata. Dia boleh jahat. Jadi, cerita dia jangan kata ke orang. Cerita dia kan. Baik, di Mekah Madinah ni jangan jaga baik-baik Okey. Jadi waktu afdal ni waktu duha 10 Zulhijjah. Waktu duha itulah macam sekarang ni lah. Tapi terpulanglah. Kadang-kadang arahan kata saat lagi lepas Zuhur baru kita akan bergerak. Ikut dia, jangan pandai-pandai. Saya nak pilih ni waktu tak tunggu. Waktu ni mungkin jemaah daripada Afrika apa semua masuk, daripada masuk dulu, ataupun daripada Asia, Thailand masuk dulu, Singapura masuk dulu. Kita muasasah bagi tahu Malaysia masuk start pukul berapa untuk di Jamrat. Kita ikutlah. Jangan kita tak faham-faham, ikut arahan. Baik. Jadi Jamrah Kubra berapa biji? 7 biji, tuan-tuan. Baik. Jadi nak melontar Jamrah Kubra, tuan-tuan tengok ditunjuk terowong Muassim. Ujung sana tu terowong. Kita duduk di sebelah sana. Biasanya Asia, Malaysia lah khususnya duduk di sebelah sana terowong Muassim. Nak datang ke Jamrah Surak, Wusta dan Kubra ni untuk melontar. Anggarannya lebih kurang 3,5 km berjalan kaki. Jadi tuan-tuan duduk di sini sebelum pergi tu, hari-hari berjalanlah lebih kurang 5 km. Jalan pusing taman ke, balik pusing kampung ke, ataupun daripada sini pergi sampai Ipoh tu, balik jalan kaki. Orang tanya, makcik sesat ke? Tak ada. Ni latihan. Nak pergi Mekah ni. Oh ya ke? Ingatkan makcik sesat. Tak ada siapa nak ambil balik. Buat setiap hari. InsyaAllah boleh. Dan melontar di Jamrah Kubra. Okey tuan-tuan, melontar di Jamrah Kubra. Syarat melontar Jamrah Kubra pada 10 Zulhijjah. Pertama, melontar satu persatu. Nak melontar tu jangan pergi genggam 7 biji, perau baling, jangan. Sebiji-sebiji, ambil dalam karung tu satu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Baling. Dia tempat tu, dia di tengah tu, dia macam tiang tu. Kena tiang tu, masuk dalam tak apa. Dulu ada cerita, daripada cerita ada satu ustaz kata, kalau baling kena tiang tu, tak sah. Tak ada masalah. Yang penting dia baling kena tiang tu pun masuk. Sebab dia lubang macam kawah tu keliling. Tiang duduk tengah tu. Yang penting batu tu mesti masuk dalam lubang tu. Sah. Kalau baling keluar, tersasar keluar, tak dikira. Jadi baling tu kena baling jangan jauh sangat.
Jangan dari sini sampai kursi hujung dewan tu. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, jangan. Bukan apa. Depan ni kosong lagi. Jalan sampai orang. Oh, tinggal lagi dah apa? Lagi 20 kaki. Orang dah penuh dah. Boleh baling. Bismillah. Jangan baling tu betul-betul baling. Jangan suka-suka hati baling kepala orang. Pum. Lagi depan. Aduh. Tak boleh ya. Tuan-tuan jangan main-main berdosa. Ataupun dia ada member dia geram lama dah. Tak dapat ni. Sampai dia depan. Cantik. Kata dia, inilah peluang aku. Jahanam terus dia punya ibadat. Jangan dia buat pasal. Jadi, jangan baling kepala orang. Pastikan. Dan bentuk tu mesti bentuk baling. Okey. Masuk waktu melontar. Maknanya tuan-tuan pergi pada siang 10 tu. Siang tuan melontar di 3 Jamrat esok tu. Pada Jamratul Kubra pada 10 Zulhijjah tu. Maknanya tuan-tuan dah lontar tu, hari tu masa tu dah masuk dah. Sebab dia masuk melepasi dia lepas fajar tu dah boleh lah. Jadi tak ada masalah. Okey. Yakin batu lontaran masuk ke jamrah. Yakin. Tuan-tuan tengok nampak batu tu masuk baru tu. Kalau tak masuk, kerana dia kena tiang tu dia melantun keluar. Kuat sangat tuan-tuan balik, piu, paling patah balik. Oh, tak masuk. Tak kira. Tuan-tuan balik-balik habis batu. Baru yang yakin masuk 5. Batu habis dah. Oh, macam mana? Batu dah habis. Minta kat kawan kata, "Hei, baik hang segi aku tak ada batu pula." Nak buat macam mana? Tengok jatuh di bawah tu, boleh kutip. Tapi kalau ikut kaedah dia, makruh lah kutip di bawah tu, tak apa. Yang penting nak settlekan kita punya ni, ambil kutip batu di bawah. Tengok batu yang elok sikit, pilih-pilih ambil. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dekat, datang dekat ni, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dekat senang, confirm dah masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Kira berapa? 3. Allahu 4. Sampai 7 tu dah rasa 7 ke 6. Tak apa, lebih tak apa. Bismillahirrahmanirrahim. 8. Lebih tak apa. Lebih syaitan tak kata apa. 9 pun syaitan tak kata apa. Tapi kalau 7, 6, sekali dia bisik semua waktu nak makan dia bisik. Hang baling kemarin 6. Jahanam hang punya ni. Nak makan pun tak lalu dah tu. Teringat syaitan. Jadi, tuan-tuan dan puan, pastikan betul-betul. Melontar dengan batu atau jenis-jenisnya. Batulah. Tujuan tidak terpesong selain melontar. Jadi saya kata tujuan jangan lain. Nak pi tu melontar. Jangan waktu nak pi melontar tu, jalan-jalan, tengok-tengok ada seseorang dia nampak dia suka. Dia pi cari orang tu. Orang tu melontar sini, dia pun melontar sini. Padahal tengok orang tu. Allahu Akbar. Ada lain lah tu, dah lari dah tu. Nak buat apa tujuan hang? Dia tengok seseorang. Sungguhnya. Jangan. Abaikan segala-galanya. Syaitan ni akan cuba bawa macam-macam bentuk. Memesongkan tujuan. Jadi pastikan tujuan tidak terpesong. Hendaklah melontar dengan tangan. Melontar mesti dengan tangan. Walaupun dia ada kepakaran dengan mulut, melontar tak boleh, tangan juga. Kecuali dua-dua belah tangan tak ada. Itu dia ada kaedah lain pula. Tangan ada, pakai tangan. Jangan tunjuk dia pandai dengan kaki, dia lontar dengan kaki. No. Mesti tangan. Tak payah tunjuk kepakaran tu, tunjuk tempat lain. Baik. Cukup 7 biji dengan yakin. Yakin betul 7. Yakin 8. Okey. Yakin 9. Okey. Jangan yakin 6. Habis. Habis macam mana Ustaz? Dia balik-balik 6 lah. Pi pula. Tu jelah. Itu nak pi dengan siapa? Pandai-pandai hang. Pi sendiri je. Itu cerita dia. Atau kalau sesat, nak buat macam mana? Jadi cerita dia kena yakin betul. Baik. Melontar dengan gaya melontar. Gaya melontar. Jangan gaya tidak melontar. Gaya melambung. Penting masuk. Ada. Dia masuk satu cerita, melontar. Melontar lagu tu. Dia bukan boleh melontar. Hari tu boleh. Dia mesti lontar. Hari tu lontar. Lontar. Itu jadi kena betul-betul gaya melontar. Melontar ke belakang boleh tak? Melontar ke belakang. Lontar tak apa. Confirm masuk. Tak masuk, jahanam kau. Cerita dia. Melontar lah, tak usah duduk macam-macam lah pergi sana ni. Dia buatlah syaitan kata hang try kepakaran hang kuat belakang. Tak payah. Bismillah, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kalau syaitan kata kepakaran, lantak hang lah. Balik Malaysia, nak tunjuk kepakaran, tunjuklah. Di sana tu buat betul-betul supaya tak ada timbul masalah. Baik, seterusnya tahallul. Ni yang kata ni, dia ada 2 tahallul. Tahallul awal, tahallul sani. Untuk haji lah.
Umrah dia tak ada. Umrah tahlul ya. Gunting-gunting tu tahlul umrah. Haji ni dia ada dua. Tahlul awal. Tahlul dia apa dia? Ya, dia tulis situ tengok. Tahlul awal bebas semua larangan ihram kecuali muqaddimah jima'. Jima' nikah kahwin. Jadi nak cerita dia tahlul dia apa dia? Tahlul dia melepaskan diri daripada larangan dalam ihram. Itu tahlul. Melepaskan diri. Jadi membebas ataupun bahasa lain membebaskan diri daripada pantang larang. Jadi tahlul ni. Macam mana nak dapat tahlul? Sekali kita tengok. Yang kedua tahlul sani, dia semua dah melepasi. Dia ada 3 tuan-tuan. Ingat, nak lepas tahlul dalam haji ni ada 3. Lepas 2 baru tahlul awal. Tapi kalau lepas ketiga-tiga baru nama dia tahlul sani, maknanya dia dah tahlul semua, tak ada pantang larang dah. Tahlul awal dia masih ada lagi 3 pantang larang. Tapi masa kita duduk di Mina, kita mesti nak lepaskan dulu tahlul awal. Pasal apa? Pasal nak duduk 3 hari di Mina tu, takkan nak duduk dalam pakaian ihram. Kita nak duduk di Mina tu dalam keadaan tidak duduk dalam pakaian ihram, nak pakai baju apa t-shirt ke, nak pakai jubah ke, nak pakai kemeja, tak ada masalah. Nak pakai kopiah apa semua tak ada masalah. Jadi tak mau duduk di Mina tu yang 3 hari tu dalam keadaan pantang larang. Jadi selesaikan tahlul awal. Tahlul sani boleh tak nak selesai di Mina? Boleh. Dia kena balik tawaf. Tapi biasanya kita tak buat lagu tu. Yang ikut tabung haji muassasah. Tapi kalau setengah tu dia nak buat, boleh tak? Boleh. Masa bila dia nak balik, lepas saja daripada wukuf di Arafah, dia nak lari balik sekejap, boleh. Lepas dia di Muzdalifah, dia nak lari sekejap ke Mekah, boleh. Jauh tak? Tak jauhnya. Daripada Arafah dia lari balik, lebih kurang 23-22 km. Dia lari ya. Dia dah biasa menang maraton berapa 25 km. Dia lari sekejap ya pergi Mekah. Dia tawaf, sa'i, dia patah balik sana. Tapi tak biasa jangan balik-balik terus tak boleh pergi dah. Habis jahanam terus. Pasal apa? Pasal udah tak boleh bangun. Jadi tak salah. Kalau tak ada kemampuan, jangan. Dia duduk di Mina tu, boleh tak dia lari sekejap balik? Boleh, ada masa dia boleh balik. Tapi kalau tak larat 7 km nak lari balik, tak salah. Duduk je ikut saja sampai habis, balik ke Mekah baru tawaf, sa'i, baru selesai. Okey. Jadi tahlul awal tadi, apa dia tahlul? Dia nak iaitu melepaskan diri daripada larangan dalam ihram. Okey. Jadi tahlul awal ni dia nak melepaskan diri, 3 lagi dia tak lepas tahlul awal. Kalau kata tahlul awal ada lagi 3. Apa dia? Dia kata muqaddimah jima kahwin. 3 ni tak boleh buat. Tapi biasanya memang jarang orang buat lah. Pasal apa? Dia tak duduk sekali suami isteri, kemah lain, laki lain, perempuan lain kan. Tapi kalau dia duduk satu kemah dia berdua suami isteri, itu yang bahaya tu. Itu yang bahaya. Di tanah suci Mekah ni tuan-tuan, di sana ni kadang-kadang dia lain sikit, berbeza dengan duduk di Malaysia. Duduk di sana tu dia tengok isteri dia rasa lain macam ya. Bini tengok laki pun lain macam ya. Tapi duduk di Malaysia ni sampai masih sandak di dinding, tak ada apa pun. Contohnya ni cerita tuan-tuan nak kena faham. Tuan-tuan ustaz duk merapu apa ni. Apa tahu apa pergi tengok isu apa tahulah. Pasal apa? Pasal apa saya berani kata? Masa duduk saya buat haji dulu, saya dipilih jadi pembantu kepada pengurus saya punya saya punya maktab. Saya punya maktab 86. Jadi dia banyak kerja. Lepas tu guru agama seorang dia uruskan nak jawab soalan apa semua. Saya ni dia minta bantu bagi kuliah duha di Mina dengan pegang kunci bilik berkat. Dia ada beberapa bilik di hotel tu, dia ada kunci dia, tak ada orang duduk. Tapi bilik tu untuk dipinjam oleh jemaah haji yang perlu berbicara dengan isterinya. Tapi tak ada lama, sejam 2 jam lah. Jadi saya pegang. Jadi saya tahu tu.
Bila saya tahu contohnya macam mana. Yang datang main jumpa saya seorang main datang. Ada kunci Ustaz? Sejam ya no? Sejam. Mantap balik kunci. Depan memang akur lah dari segi masa tuan. Sejam setengah boleh Ustaz? Okey, dia patient lama sikit, sejam setengah. Okay. Sorry to say, yang saya nak kata tu, yang umur lebih 70 main minta. Dengar pula isteri dia kata, janganlah bah, malu lah. Malu ke orang. Suami tak lantak ke orang lah. Ini ceritanya tuan-tuan. Bukan kata 50, 60, 70 lebih. Dia lain di Mekah. Dia di Malaysia tu, seorang bersandak di dinding, seorang duduk minum kopi buat tak tahu je. Duduk di rumah berdua. Pergi sana, dia lain macam. Sorry tu saya ya. Ni nak bagi tuan-tuan nampak. Tuan-tuan tak percaya, tak tengoklah sana sampai. Aku tahulah. Aduh. Tuan-tuan jangan kata saya merapu. Ni benda betul. Realiti berlaku. Okey. 3 ibadat tahallul haji. 3 ibadah tahallul haji, iaitu melontar di Jamrah Kubra tadi. Tuan-tuan balik daripada Muzdalifah, pergi Mina, letak beg, pergi melontar di Jamratul Kubra. Melontar 7 biji, balik ke Kaabah, ambil gunting, perap. Yang kedua, mana lepas selesai tahallul awal. Tinggal satu lagi, tawaf dan sa'i. Bila nak buat? Sama ada, biasanya buat selesai di Mina, duduk 3 hari, balik ke Mekah. Waktu tu baru tahallul, baru tawaf, sa'i. Tapi kalau dia buat haji ifrad, dia dah masa mula mai dia buat tawaf qudum, dia dah sa'i haji dah. Mana dia buat tawaf saja. Tapi majoriti buat haji tamattu'. Ada haji ifrad angkat tangan? Tak ada. Majoriti kalau nak pi buat haji tamattu'. Kalau buat haji ifrad, dia kategori sebagai haji yang paling banyak menghadapi kesusahan, haji yang terbaiklah. Jadi terpulanglah. Kalau boleh hebat. Kalau tak kena gaya, berlambak kena dam. Kan? Pasal duduk dalam pantang larang yang lama. Jadi kalau dia tak jaga betul-betul, dia kena dam saja-sajalah. Okey. Jangan kata saya menakut-nakutkan jemaah. Tidak. Tapi saya cerita realiti. Tuan-tuan nak buat. Saya sendiri tak mampu sebab saya pergi KT1. Mula-mula kapal terbang, pergi terbang, saya ikut hak pertama sekali. Jadi saya tak boleh buat haji ifrad. Saya rasa tak mampu pasal lama duduk di Madinah, lepas tu duduk di Mekah. Nak tunggu sampai 40 hari. Bayang tengok. Lebih kurang hampir lah 40 hari. Tapi kalau dia pergi KT terakhir, dia boleh buat haji ifrad. Dia tak banyak hari. 5-6 hari dia duduk dalam pantang larang. Okey lah tu. Tuan-tuan pilihlah penerbangan terakhir. Tuan boleh buat haji ifrad kan. Ataupun sampai penerbangan terakhir itu, penerbangan itu dibatalkan, tak payah pergi terus. Tunda pula tahun depan. Gatai sangat. Orang dah bagi penerbangan awal, dia nak terakhir. Ditakdirkan pula terakhir itu ada masalah, tayar dia pancat ke, tak jadi. Tunda tahun depan. Tapi semua itu ketentuan Allah Ta'ala. Okey. Penghasilan tahallul awal dan tahallul sani. Maknanya nak dapat tahallul awal dengan tahallul sani itu macam mana? Saya cerita dah tadi. Tengok lagi sekali. Okay? Lakukan 2 daripada 3, dapat tahallul awal. 3 tadi tu, saya kata tadi. Melontar Jamratul Kubra, gunting. Gunting atau cukur lah. Gunting atau cukur. Yang ketiga, tawaf dan sa'i. Itu ya. Jadi tengok. Pertama dia melontar di Jamratul Kubra, kemudian dia bergunting macam biasa. Dapat tahallul awal terhasil di Mina. Terhasil di mana? Di Mina. Jadi tawaf dan sa'i dia buat bila? Dia buat akhir sekali lah sebab haji tamattu'. Jadi tahallul sani di Mekah. Okey. Sebelah kanan pula. Tawaf dan sa'i dia buat. Tawaf dan sa'i, kemudian dia bergunting dan bercukur. Dia dapat tahallul awal terhasil di Mekah. Dia buat macam mana? Dia pergi Mekah dulu. Lepas daripada Muzdalifah ataupun lepas daripada Arafah tadi, dia lari pergi ke Mekah dulu, dia pergi tawaf, dia pergi sa'i. Lepas tu dia bergunting di Mekah. Dia dapat tahallul awal di Mekah. Kemudian barulah dia lari balik pergi ke Muzdalifah kalau dia sempat bermalam. Lepas tu dia pergi ke Mina, melontar Jamratul Aqabah, dapatlah selesai semua tahallul sani. Itu kedudukan. Jadi masa dia duduk di Mina 3 hari itu, dia dah tahallul sani dah. Orang lain dah tahallul awal. Dia dah boleh kahwin dah.
Dijumpa pula negro mana-mana, dia pun kahwin. Contoh. Boleh? Contohnya. Allahu Akbar. Ada tak orang buat lagu tu? Tak tahulah, aku tak jumpa lagi. Tuan-tuan aku nak buat pecah rekod, bolehlah buat. Okey. Jadi tahlul awal terhasil di Mekah. Jadi melontar Jamratul Kubra, tahlul sani di Mina. Dia balik ke Mina, saya kata dia melontar di Jamratul Kubra, dapat dia tahlul sani, dia tak ada pantang larang apa lagi dah. Yang tahlul awal tadi dia masih ada pantang larang 3 saya kata tadi. Dia tak boleh berkahwin, tak boleh mukadimah jima semua tak boleh lagi ya. Okey, tahallul, melepas diri daripada larangan dalam masa ihram. Tengok, pakai ihram, mulai dia boleh pakai jubah dan sebagainya. Okey, yang perempuan macam tu. Tapi perempuan ni sebenarnya dia pakai baju warna apa, tak apa duduk dalam ihram. Kan, sunat dia putih. Okey. Bermabit di Mina. Okey. Jadi apa benda tadi kita kata tadi kita nak bicarakan pertama kita kata dia melontar di Jamratul Kubra. Okey, melontar di Jamratul Kubra. Yang seterusnya bermabit di Mina. Ini wajib haji yang kelima. Mana dia bermalam di Mina. Berapa lama? Ada yang 2 malam, ada yang 3 malam. Macam mana 2 malam, 3 malam ni? Itu tengok keadaan. Bila dia diarahkan 2 malam, maknanya dia tidur 2 malam, hari yang ke-11 malam, hari ke-12 malam. Malam. Jadi esok dia tu dia akan bergeraklah. Okey. Jadi hari yang ke-12. Malam 11, malam 12. Okey Malam 11, malam 12. 12 hari 12 petang tu dia dah bergerak sebelum terbenam matahari, dia bergerak dah ke Mekah. Ada syarat dia pula. Nanti kita cerita. Jadi kalau 2 malam, kalau 3 malam, 3 malam lah sampai hari ke-13 petang tu dia berangkat balik ke Mekah. Itu kedudukan. Dia tak duduk dah di Mina, habis dah semua orang balik. Kalau dia kata saya nak 4 malam, hang duduk seorang-seorang hang. Orang semua balik dah, kosong tu malam tu duduk seorang-seorang. Dia nak buat apa duduk seorang-seorang saja, dia kata dia nak menghayati. Ikut orang dah balik semua dah, duduk lagi di Mina. Jadi esok tu dia balik seorang-seorang. Bahan tak ada apa, tak ada lah. Dia balik seorang-seorang esok ke Mina. Dia jumpa unta sesat, dia naik unta. Okeylah. Baik. Bermabit di Mina. Pengertian bermalam. Bermabit tu bermalam lah. Mabit di Mina. Berada di bumi Mina pada malam hari tasyrik dalam tempoh lebih separuh waktu malam. Jadi dia duduk mesti setiap malam tu lebih separuh waktu malam. Malam 11, malam 12, malam 13. Lebih separuh malam. Okey. Pengecualian mabit jika uzur. Ini tuan-tuan ya. Dia dikecualikan daripada mabit. Maknanya daripada bermalam jika dia uzur. Ada 5 perkara ini, kalau dia berlaku 5 ni, dia tak dapat nak bermabit, tak apa. Dia dimaafkan, tidak berdosa. Yang penting tak berdosa, tak kena dam. Itu yang penting kali tu. Kan? Dia ada sebab-sebab yang dimaafkan. Pertama, takut terancam keselamatan diri atau harta. Dia tak boleh mabit pasal dia takut kepada ada orang yang nak bunuh dia, berada di Mina. Dia takut. Itulah. Yang kedua, menjaga atau menemani orang sakit. Dia terpaksa jaga mak dia di hospital Shisha. Contohnya, saya bagi contoh. Hospital banyak, 2-3 jenis, saya letak Shisha lah. Dia jaga mak dia sakit. Mak dia ni sakit mesti berteman. Dia mesti berteman. Dia mesti ada orang. Kalau tidak dia meraung. Doktor pening kepala. Mak dia duduk. Anak dia ada tak apa. Jadi anak dia terpaksa teman mak dia duduk di hospital Shisha tu. Bila mak dia tengok dia tak ada, mak dia mula panggil nama dia. Timahoi. Lama sekali panggil tak ada, mak dia pun menangis. Wah, kuat contohnya. Jadi Timah kena ada sentiasa dengan mak dia. Jadi dia tak boleh mabit dah. Itu dikecualikan. Mencari pekerja atau keluarga yang hilang. Dia cari ayah dia hilang. Ayah dia hilang. Dia duduk pergi cari lepas daripada Arafah tu ayah dia hilang. Dia tak boleh nak pergi mabit Muzdalifah, tak boleh. Mina duduk cari ayah dia. Dia pusing dengan petugas tabung haji di apa cerita ni?
Saya terpaksa duduk ya. Mic ni bateri habis kot. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, dia terpaksa jaga mak dia. Okey. Dia terpaksa cari ayah dia sampai orang duk tengah mabit di Mina, dia tak boleh mabit, duk cari lagi, ayah dia hilang, tak jumpa lagi. Tak tahu di mana. Pusing seluruh kawasan Arafah cari ayah dia contohnya. Baik. Terpaksa atau dipaksa. Ada sebab-sebab tertentu dia terpaksa. Adalah sebab-sebab hal yang lain. Petugas yang menjaga kepentingan dan kebajikan jemaah haji. Dia petugas. Dia selaku petugas. Dia buat haji juga. Tapi dia banyak bertugas. Sekejap lari pergi ke Arafah. Sekejap lari ke Mekah. Dia ada tugas-tugas tertentu. Petugas khas tabung haji. Itu dia ada special sikit. Tempoh bermabit. Tempoh bermabit berapa lama nak duduk di Mina ni. Ada dua pendapat yang muktamad, yang asah, iaitu masa berada di Mina lebih daripada jumlah masa separuh malam. Setiap malam tu dikendaki lebih daripada separuh malam. Paling kurang. Kata sebab apa lebih daripada separuh malam ni? Sebab mungkin dia nak lari pergi ke Mekah. Jadi dia kata dia nak bermalam sekejap, tapi dia nak pergi Mekah, dia nak buat tawaf dulu. Berapa lama dia mesti berada di Mekah? Lebih separuh malam. Yang kedua, pendapat yang lemah, yang disebut muqabil asah. Iaitu memadai berada di Mina ketika masuk waktu subuh. Azan subuh dilaungkan. Jadi dia daripada siang tu dia pergi Mekah. Siang tu dia pergi Mekah. Lepas tu dia pergi tawaf. Dia pergi sa'i. Lepas dia melontar di Jamratul Aqabah. Dia ada pasien ni tuan, dia melontar di Jamratul Aqabah tadi, duduk di Mina. Hari kedua tu dia duduk siang tu, dia kata, macam ni lebih baik aku balik ke Mekah. Dia ajak bini dia balik. Bini dia kata, kenapa? Jomlah ikut balik ke Mekah ni. Dia pergi balik Mekah. Jalan kaki tu. Ataupun dia ada kenderaan lah. Dia ada kontak somebody, kita pun tak tahu siapa-siapa dia kontak mana. Dia pun balik ke Mekah. Pergi Mekah, dia tawaf. Dia sa'i. Dia tawaf, sa'i. Baru pukul